Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, setelah kita dikejutkan dengan kabar duka cita pemergian Allahyarham Dayam Zainuddin baru-baru ini, akhirnya satu berita menggemparkan di mana ada portal daripada Harapan Daily yang berkongsi Tun Mahathir sanggup memfitnah. Sampainya hati Tun Mahathir ambil kesempatan fitnah Anwar. Benarkah Mahathir berfitnah? Kalau benar, apa yang Mahathir fitnah kepada Anwar? Sampai hati Tun Mahathir ambil kesempatan fitnah, dendam Tun, tiada siapa berani melawan. Perkongsian daripada Harapan Daily bertarikh 14 November. Saya terkejut membaca ulasan Mahathir di atas pemergian Allahyarham Tun Dayam Zainuddin. Antara ulasan beliau ialah tanpa sebab, kerana dendam. Inikah balasan yang menimpa kerana dendam? Sampai hati di saat keluarga kesedihan, Mahathir ambil kesempatan mengulas kematian tersebut dengan politikan provokasi negatif. Saya tidak mahu komen orang yang sudah tiada, tetapi penulisan itu sungguh tidak adil kepada Anwar Ibrahim sebagai ketua kerajaan. Mahathir cuba menggambarkan Anwar sebagai pendendam, kononnya di usia akhir Allahyarham Tun Dayam diherdik. Berkaitan dengan ini, saya ada membuat ulasan di dalam video melalui channel ini. Dan pada akhirnya ada beberapa komen yang saya nak sampaikan, yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan yang menonton video ini hari ini. Tapi sebelum kita teruskan, kepada yang baru di dalam channel ini, Anda dipersilakan untuk bantu channel ini dengan menekan butang share video ini, tekan subscribe. Saudara-saudara, di dalam beberapa komen yang saya nak kongsikan, hanya baru satu hari selepas Dayam pergi, tak sangka ini pula berlaku kepada Mahathir. Mahathir fitnah Anwar menurut tulisan daripada Harapan Daily sebelum ini. Dan di dalam ruangan komen berkata, hanya tunggu masa pemergian saja. Sudahlah, perbaharuilah iman sebelum berangkat ke dunia baru, menurut salah satu penonton di dalam channel ini. Ada yang kata, jasa tetap dikenang, kesalahan mesti diadili, tak pandang bulu, Tun atau Datuk. Dan satu komen yang paling mengejutkan, tidak sepatutnya Tun Mahathir mengeluarkan kata-katanya seperti itu. Semua perbuatan Tun Mahathir sangatlah tidak baik. Kami, rakyat Malaysia, tidak menyangka Tun Mahathir sebusuk itu. Hatinya terhadap seseorang yang menjadi Perdana Menteri. Tun Mahathir memang suka mengganggu. Apa manusia seperti Tun Mahathir? Wang sudah banyak, beratus bilion dengan aset-asetnya, anak-anaknya semua kaya raya. Buat apa nak ganggu orang lain semasa jadi PM? Sudah, cukuplah 2 kali jadi Perdana Menteri, Tun M. Syukurlah itu, jangan mengganggu orang lain. Tun M sudah tua, rehatlah. Tidak ada rakyat Malaysia ini hendak pilih Tun Mahathir jadi Perdana Menteri lagi. Rehatlah Tun Mahathir. Bagi saya, tuan-tuan dan puan, ini satu komen yang menunjukkan Mahathir memang perlu rehat. Di saat usia Mahathir yang menghampiri 100 tahun, memang dah tak ada harapan. Tamat riwayat Mahathir, nak tumpaskan Anwar Ibrahim. Walaupun kita boleh cakap di dalam politik ni apa-apa pun boleh berlaku. Tapi kita lihat saja pada PRU15, memang Mahathir kalah teruk. Beliau sendiri kalah dan parti yang diterajuinya pun kalah. Jadi tuan-tuan dan puan, menurut Anda melalui komen ini, apa pula pandangan dan respon Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Saudara-saudara, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Rupanya ada satu pengakuan daripada kepimpinan besar Bersatu ataupun Perikatan Nasional, yaitu Peja ataupun Faizal Azum. Ada yang kata beliau ini layak untuk kekal jawatan sebagai timbalan presiden.
Ada yang kata beliau ini mungkin layak untuk jadi presiden bersatu. Namun, bagi pandangan sesetengah orang pula, berkata beliau ini tidak layak untuk menjadi top 5 bersatu. Namun saudara-saudara, itu semua hanya pandangan. Dan ini satu kenyataan terkini daripada Peja sendiri, dikongsikan melalui Malaysia Kini bertarik 15 November. Kalau esok saya jadi ahli biasa pun, saya tetap oke. Ahmad Faizal Azumuh mengakui cara dia menyampaikan message mengenai pengundurannya dari jawatan timbalan Presiden Parti mungkin menyebabkan berlaku kekeliruan kepada Muhyiddin Yassin. Bercakap kepada Malaysia Kini baru-baru ini, Ahmad Faizal berkata, selepas tewas dalam PRU, dia memang berasa tidak sesuai lagi untuk berada di posisi nombor 2 dalam bersatu. Dalam keadaan tiada kerusi yang diwakilinya, sama ada di Dewan Rakyat atau Dewan Negara, memang wajar dia memberikan laluan kepada pemimpin lain sebagai timbalan Muhyiddin. Saya tak tahu, sama ada mungkin Tan Sri Muhyiddin juga salah faham dengan pendirian saya atau tidak. Kerana sejak awal pun berpandangan sebagai timbalan presiden yang tewas dalam pilihan raya umum, amat sesuai kalau peranan saya itu diambil oleh tokoh lain. Ini pendirian saya sejak selepas PRU ke-15 lalu. Tapi mungkinlah cara saya sampaikan itu menyebabkan kekeliruan, sebab saya pernah sebut pada Tan Sri bahawa kalau beliau nak letakkan saya sebagai pemeriksa kira-kira parti sekalipun, saya akan setuju. Tak payah berfikir 2 kali pun, saya akan setuju. Saya pernah katakan macam itu, katanya di Kuala Lumpur pada Selasa. Pada 1 November lalu, Muhyiddin berkata, Ahmad Faizal sempat tidak memahami pelan yang dirangka untuk bersatu selepas berakhirnya PRU lalu. Kata Muhyiddin, dia mencadangkan agar Ahmad Faizal memberi laluan kepada ahli parlimen Larut yang juga ketua pembangkang Hamzah Zainuddin sebagai timbalan. Kata Muhyiddin, pemilihan Hamzah dibuat kerana kedudukan di parlimen serta pengalaman sebagai setiausaha agung parti. Bukan kita nak buat apa, Peja pun tak faham. Dah bincang, dia kata tak apa, saya bersedia berundur dan sebagainya. Tapi saya kata tidak payah berundurlah, berundur setapak saja. Kalau boleh, isi satu daripada kekosongan jawatan naib presiden. Untuk rekod dalam pemilihan bersatu, pada 3 November lalu, Muhyiddin kekal sebagai presiden, manakala tempat Ahmad Faizal Azumuh digantikan Hamzah secara rasmi, selepas kedua-dua mereka tidak dicabar oleh mana-mana calon. Ahmad Faizal yang juga bekas Menteri Besar Perak memenangi 1 daripada 3 jawatan naib presiden. 2 yang lain ialah penyandang Ronald Kiandi dan Radzi Jidin. Adakah selepas ini Hamzah Zainuddin pula berkemungkinan mempunyai harapan yang cerah untuk menjadi presiden bersatu pada masa akan datang? Ataupun mungkin juga Azmin Ali? Kita nantikan saja. Apa komen Anda?